Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin melaporkan berita utama My2M News edisi Julai 2020. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin melaporkan untuk My2M News edisi pertama Januari 2020. Jabatan Perikanan Malaysia DOF melalui Unit Biosekuriti Perikanan Negeri Selangor telah melakukan aktiviti kawalan rasmi biosekuriti perikanan dengan mengambil sampel di bawah program sanitasi dan fitosanitasi SPS aquaculture di ladang ternakan udang merin Banting Selangor pada 14 Julai 2020. Program di bawah kesihatan awam ini adalah untuk memastikan ikan atau udang aquaculture adalah bebas dari kontaminan atau residu dan selamat untuk dimakan sekaligus mencapai standard domestik dan antarabangsa. Sampel udang tersebut telah dihantar ke Pusat Biosekuriti Perikanan Kuala Lumpur bagi menjalankan analisis parameter logam berat dan bakteriologi. Seramai 58 pesara yang bersara mulai 1 Februari 2019 sehingga 31 Disember 2020 telah diraikan di Dewan Serbaguna Kementerian Pertanian dan Industri Makanan pada 17 Julai 2020. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri 1 YB Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah dan Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Datuk Haji Munir bin Mohamed Nawi. Majlis ini merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia sebagai penghargaan kepada pegawai yang telah memberi perkhidmatan cemerlang sepanjang perkhidmatan mereka di Jabatan Perikanan Malaysia. Turut bakal bersara pada tahun ini ialah Ketua Pengarah Perikanan Malaysia pada 3 Ogos 2020. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi bersama Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, Datuk Haji Munir bin Mohamed Nawi telah mengadakan lawatan kerja ke Tasik Kenyir, Hulu Terengganu pada 18 Julai 2020. Dalam lawatan tersebut, beliau telah diberikan taklimat berkenaan operasi di Tasik Kenyir oleh pihak Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah dan turut berkesempatan melepaskan benih ikan asli di Sungai Leban dan menyampaikan bantuan input touchpoint kepada nelayan perikanan darat Kenyir. Dalam lawatan itu turut diiringi bersama Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Terengganu YB Datuk Arzman bin Ibrahim dan Pengurusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah YB Senator Datuk Razali Idris. Lawatan kerja diteruskan pula pada 19 Julai 2020 di Pulau Redang. Sebanyak 2 buah vesel nelayan asing telah ditenggelamkan untuk dijadikan tukun. Program pelepasan vesel nelayan asing itu bertujuan untuk melestarikan sumber perikanan di sekitar kawasan pulau tersebut. Turut berlangsung dalam program tersebut penyerahan CJ penghargaan kepada Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM dan operator pelancongan di Pulau Redang serta pelancaran pengutipan fee atas talian Cashless Initiative dan tandatangani Memorandum Persefahaman DOF bersama Universiti Malaysia Terengganu UMT. Jabatan Perikanan Negeri Kelantan telah menganjurkan taklimat mengemaskini data perikanan darat melalui database iDarat di Pejabat Perikanan Bacok Tawang pada 22 Julai 2020. Taklimat ini bertujuan untuk memberi latihan pengukuhan kepada kaki tangan daerah dan negeri selaku frontliners perikanan Kelantan mengenai kaedah pengutipan data perikanan darat melalui borang iDarat. iDarat ini merupakan borang versi pertama yang dibangunkan dan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan menyeragamkan pelaporan khususnya perikanan darat. Melalui kaedah ini, pegawai perikanan hanya perlu mengisi satu sheet form sahaja dan database akan terus disusun oleh sistem dan seterusnya penghasilan laporan melalui pivot table. Penambahbaikan berterusan akan dilaksanakan dari masa ke semasa bagi meningkatkan pelaporan data perikanan darat secara online web base. Pihak jabatan mengharap sesi ini dapat meningkatkan kefahaman frontliners terhadap kepentingan kaedah pengutipan data perikanan darat yang betul. Jabatan Perikanan Malaysia telah berjaya menahan sekurang-kurangnya 30 orang kru dan 5 vesel di 3 negeri berbeza sepanjang bulan Julai 2020. Operasi pertama dilakukan pada 14 Julai oleh Jabatan Perikanan Negeri Johor melalui Unit Perlindungan Sumber. Dalam operasi itu, sebanyak 3 buah vesel pukat tuna Zon C telah ditahan bersama 14 orang yang disyaki dan didakwa di atas kesalahan Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 iaitu melanggar syarat lesen dengan beroperasi menangkap ikan kurang 12 batu nautika dari garis pantai bagi vesel Zon C pukat tunda. Ketiga-tiga vesel telah disita dan dibawa ke Pangkalan Perlindungan Sumber Tanjung Sedili untuk tindakan selanjutnya. Manakala operasi kedua dilakukan oleh Jabatan Perikanan Negeri Terengganu di Padang Marang sekitar Kuala Terengganu sehingga Pulau Tenggol pada 22 Julai 2020. Dalam operasi tersebut, sebuah vesel Zon A bersama 8 kru berjaya ditahan di atas kesalahan Seksyen 11-3-A Akta Perikanan 1985 iaitu mengendalikan atau membenarkan dikendalikan peralatan menangkap ikan, peranti mengumpul ikan atau sistem kultur laut tanpa suatu lesen berkenaan dengannya dan Seksyen 11-B iaitu halangan terhadap pegawai penguatkuasa.
Seterusnya, operasi dilakukan oleh Jabatan Perikanan Negeri Kelantan dalam satu rondaan di perairan Kelantan pada 22 Julai 2020. Hasil rondaan mendapati sebuah vessel Zon C dan seramai 8 orang kru warga Vietnam telah ditahan di kawasan 20 Batu Nautika dari Kuala Kemasin, Kelantan. Kesemua tahanan akan didakwa di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 8-A iaitu menjalankan aktiviti menangkap ikan tanpa suatu lesen sah dan Seksyen 11-3-C iaitu mengendalikan peralatan menangkap ikan tanpa kebenaran. Kesemua tahanan dan vessel telah dibawa ke JT Pangkalan Perlindungan Sumber Tawang untuk siasatan lanjut. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk My Daily News edisi pertama Januari 2020.